Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada kali ini kita akan bincangkan tajuk alloy. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan dalam sains KCSM untuk tingkatan 4. Untuk standard pembelajaran, di akhir video ini, yang pertama, pelajar boleh mentakrifkan dan memberikan contoh alloy berdasarkan komposisi unsur di dalam alloy. Dan yang kedua, pelajar boleh mewajarkan penggunaan alloy dalam kehidupan harian. Mula-mula sekali kita tengok apakah definisi alloy. Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bahan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Alloy dihasilkan bertujuan untuk memperbaiki sifat logam yang umumnya adalah lembut dan mudah terkakis. Antara ciri-ciri tambahan yang dimiliki oleh alloy adalah dia lebih keras berbanding dengan logam, dia lebih tahan kakisan berbanding dengan logam biasa dan akhir sekali dia lebih kuat berbanding dengan logam biasa. Okey, so yang ditunjukkan di sini merupakan beberapa contoh alloy yang selalu kita temui dalam kehidupan seharian kita lah. So kita ada duralumin, gangsa, keluli, loyang dan juga pewter. Okey, untuk bahagian ini yang penting adalah untuk kamu mengetahui apakah atom yang terdapat di dalam logam ataupun dalam alloy tersebut. Mula-mula kali kita tengok duralumin. So duralumin mengandungi aluminium sebagai atom utama dia dan sedikit kandungan kuprum, magnesium dan juga mangan. Okey. Seterusnya adalah gangsa. Gangsa dia punya atom utama dia adalah kuprum, manakala dia ada sedikit kandungan timah atau strontium. Okey, kandungan yang kecil ini kita panggil sebagai atom asing. Okey, seterusnya adalah keluli. Keluli mengandungi besi sebagai atom utama dia dan karbon sebagai atom asing. Seterusnya kita tengok loyang. Loyang kita ada kuprum sebagai atom utama dan zinc sebagai atom asing. Manakala pewter, timah ataupun strontium sebagai atom utama dan kuprum antimoni sebagai atom asing. Okey, selalunya kamu tak ada masalah untuk mengetahui kandungan di dalam duralumin dan keluli. Tapi selalunya kamu akan tertukar ke kandungan di dalam gangsa, loyang dan juga pewter. Jadi cikgu akan tunjuk caranya macam mana kamu nak hafal. Okey, so kita pakai istilah ni gang kuti yang kuzi tertimkwa. Okey. So gang kuti gangsa kuprum timah. Yang kuzi loyang kuprum zinc dan akhir sekali tertimkwa adalah pewter, timah, kuprum dan antimoni. Okey, ini merupakan cara yang paling mudah untuk kamu hafal unsur-unsur yang terdapat dalam alloy gangsa, loyang dan juga pewter. Okey, seterusnya kita tengok proses pengaloyan. Proses pengaloyan ini adalah proses penambahan atom asing ke dalam sesuatu logam. Okey. So ini merupakan susunan atom yang terdapat dalam logam. So apabila atom asing ditambahkan ke dalam logam tersebut melalui proses pengaloyan, ia menyebabkan terdapatnya perubahan susunan atom-atom di dalam alloy. Okey. So kalau kamu tengok gambar yang pertama ini, susunan atom dia begitu cantik dan tersusun. Ini menyebabkan mudahnya berlaku penggelongsoran apabila daya dikenakan. So apabila atom-atom menggelongsor, maka bentuk logam akan berubah. Jadi dengan penambahan atom asing di dalam susunan atom dalam logam, ia mengganggu susunan tersebut. So apabila susunan tersebut terganggu, susunan dah tak lagi tersusun, maka atom-atom akan sukar menggelongsor apabila daya dikenakan. Okey. Kalau dalam peperiksaan dia minta kamu lukis susunan alloy, struktur alloy, selalunya dia akan minta yang spesifik lah. Contohnya macam lukiskan struktur alloy untuk
keluli contohnya. So, so bila kamu keluli, kamu kena lukis begini, tak ada masalah. Lukisan kamu. Dan kemudian jangan lupa untuk kamu labelkan lukisan tersebut. So, untuk kalau keluli, kamu kena labelkan ini sebagai yang paling utama adalah atom besi. So, atom asing pula adalah karbon. Itu kalau dia minta susunan untuk keluli. Boleh faham so bergantung kepada soalan itu. Dia minta apa? Contohnya kalau dia minta loyang. So loyang tadi yang kuzi, betul? So loyang ku tadi kuprum adalah atom utama. So yang banyak ni adalah kuprum, yang sikit ini adalah zinc. Itu kalau dia minta loyang. Seterusnya kita tengok sifat dan kegunaan bagi setiap satu jenis alloy. So mula-mula sekali kita tengok sifat dan kegunaan keluli. So keluli ini bersifat keras dan kuat. Oleh sebab itu dia selalunya digunakan di dalam pembinaan bangunan. Contohnya macam KLCC dan juga jambatan. Contohnya macam jambatan yang paling popular lah Golden Gate Bridge dekat San Francisco, Amerika Syarikat. Sebenarnya banyak je jambatan-jambatan lain yang dibina menggunakan keluli. Tapi kebanyakannya sekarang jambatan dibina dengan menggunakan konkrit lah berbanding dengan keluli. Seterusnya kita tengok sifat dan kegunaan loyang pula. So tadi kita dah tahu bahawa loyang terdiri daripada logam kuprum dan juga zinc sebagai atom asing. So dia bersifat berkilat, sebab itu dia nampak cantik dan juga tahan kakisan, mudah ditempa dan berwarna sedikit keemasan. Sebab itu ini selalunya digunakan dalam pembuatan alat muzik. Kadang-kadang kita panggil sebab itu kita panggil dia sebagai brass band. Sebab brass tu maksudnya adalah loyang lah. So kalau pasukan pancaragam tu kita panggil sebagai brass band. Sebab peralatan muziknya digunakan daripada diperbuat daripada loyang. So saya tombol pintu, tombol pintu dan juga kunci. Sebab selain daripada dia tahan kakisan ataupun dia tidak berkarat, dia juga cantik lah sebab dia berwarna agak keemasan. Seterusnya kita tengok sifat dan kegunaan gangsa pula. So gangsa tadi kuti, iaitu terdiri daripada kuprum sebagai logam utama, manakala timah ataupun stannum sebagai atom asing. So kelebihan kuprum ni dia ada warna yang keperangan. Jadi warna dia cantik. So apabila dia bergabung dengan timah, maka dia akan membentuk alloy yang bersifat keras, tahan kakisan dan mempunyai warna yang menarik. Oleh sebab itulah gangsa selalu digunakan dalam pembuatan tugu. Contohnya macam Tugu Negara yang terletak dekat Kuala Lumpur sana. Ukiran logam contohnya macam keris, macam tepak sirih dan seterusnya digunakan dalam pembuatan pingat dan juga shilling. Ini adalah contoh pingat semasa Sukan Olimpik di London pada tahun 2012. So pingat gangsa ini diperbuat daripada gangsa. Seterusnya kita tengok sifat dan kegunaan pewter. So pewter tadi tertimkua, iaitu timah, kuprum dan juga antimoni. Pewter ni bersifat tahan kakisan dan mempunyai permukaan yang berkilat. Sebab itu dia banyak digunakan dalam pembuatan perhiasan. Contohnya macam piring-piring ataupun hadiah cenderahati, keychain yang berkilat-kilat tu kebanyakannya diperbuat daripada pewter. Seterusnya kita tengok sifat dan kegunaan duralumin. Ia bersifat ringan dan kuat macam tin aluminium tu kan, dia ringan. Jadi untuk menambahkan kekuatannya ditambah pula dengan beberapa atom asing. So duralumin ni digunakan dalam pembuatan badan kapal terbang dan juga pembuatan badan kereta api laju. Kalau kat Jepun kita panggil macam kereta api Shinkansen. So badan dia ringan tapi kuat. Diperbuat daripada duralumin. Dan akhir sekali kita tengok sifat dan kegunaan alloy superkonduktor.
So, alloy ini bersifat tiada rintangan elektrik dan digunakan dalam pembinaan landasan kereta api laju. Kalau tadi bodi kereta api tu diperbuat daripada duralumin, landasan dia pula diperbuat daripada alloy superconductor. Okey, sebab kereta api laju ni dia bukan gunakan arang batu untuk menggerakkannya, sebaliknya dia menggunakan kuasa elektrik. Dengan berakhirnya slide tadi, maka baiklah sudah video cikgu pada kali ini. Diharapkan perkongsian cikgu pada kali ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.